Salam sejahtera, tak sangka ini terjadi kepada Daim Zainuddin. Beliau kini menjerat diri sendiri, ada yang menulis habislah Daim Zainuddin. Saya tak berapa pasti apa yang sebenarnya disampaikan sehinggalah saya baca Keratan Akbar di Malaysia kini ini. Dengan tajuk Daim Cabar Keabsahan Undang-Undang Menjerat Diri, ditulis oleh Hidir Ridwan Abdul Rashid Malaysia kini. Bekas Menteri Kewangan iaitu Daim Zainuddin mengikut langkah isterinya Naimah Abdul Khalid untuk mencabar keabsahan undang-undang menjerat diri yang digunakan untuk pertuduhan pendedahan aset terhadap mereka. Peguam Hartawan Perniagaan itu, Rajesh Nagarajan, hari ini mengesahkan pemfailan permohonan untuk Mahkamah Session Kuala Lumpur merujuk kepada Mahkamah Tinggi isu sama ada Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 bercanggah dengan hak asasi bekas menteri itu. Permohonan itu akan dikemukakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok, kata peguam itu kepada Malaysia kini. Daim 85 tahun mahu Mahkamah Tinggi menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti yang boleh digunakan terhadapnya dan haknya untuk perbicaraan yang adil. Dia juga memohon perintah penangguhan berhubung kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai di hadapan Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan rujukan. Pada 29 Januari di hadapan Mahkamah Session, Daim minta dibicarakan atas pertuduhan gagal memenuhi notis SPRM bagi mendedahkan asetnya merangkumi 38 firma, 25 keping tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Dia didakwa memberi akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lalu, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi menetapkan ikat jamin RM280,000 dengan seorang penjamin. Azura turut menetapkan 22 Mac ini untuk sebutan semula kes. Saudara-saudara sekalian, beberapa pendapat daripada netizen berkait isu ini, mereka kata, kalau benar tidak salah, mengapa tidak berjuang saja di mahkamah dan jangan mencabar keabsahan undang-undang? Karena kata mereka, kalau benar tak salah, nak takut apa? Kalau salah memanglah takut. Takut nak dedah, takut nak isytihar harta aset, kata mereka lagi. Tapi itulah, apabila orang yang mempunyai cukup uang, kekayaan, pasti mereka akan berjuang habis-habisan kerana mereka mempunyai keuangan yang cukup untuk mendanai pasukan peguam mereka untuk tindakan undang-undang. Oleh sebab itulah, itulah yang dilakukan oleh Daim Zainuddin, iaitu mengikut langkah isterinya Naimah Abdul Khalid mencabar keabsahan undang-undang menjerat diri yang digunakan untuk pertuduhan pendedahan aset terhadap mereka. Makna kata peguam Hartawan Perniagaan itu, Rajesh Nagarajan, hari ini mengesahkan pemfailan permohonan untuk Mahkamah Session Kuala Lumpur merujuk kepada Mahkamah Tinggi isu sama ada Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 bercanggah dengan hak asasi bekas menteri itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Daim Zainuddin mahu Mahkamah Tinggi menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti yang boleh digunakan terhadapnya dan haknya untuk perbicaraan yang adil. Hebat kan? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada perbualan dengan kawan baru-baru ini mengatakan bahawa
Ada beberapa perkara yang harus dilakukan oleh Kerajaan Madani Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim untuk membantu golongan miskin. Antaranya ialah membantu meningkatkan harga komoditi yang ada di Malaysia, khususnya untuk para pekebun. Antara yang diharapkan naik harga ialah seperti harga kelapa sawit untuk para pekebun kecil, yang mana adalah para petani di bawah ataupun berada dalam B40. Dan yang paling menarik, berada di Sabah, mereka mengharapkan kenaikan harga getah bagi membantu para petani, khususnya petani yang menanam secara kecil-kecilan ataupun para pekebun kecil. Mereka berharap supaya harga getah itu, kata mereka, kalaulah tiba-tiba menjadi RM10 untuk sekilogram bagi harga getah kentalan, mereka kata itu satu berita yang paling baik dan pasti akan dapat memberikan kelegaan pada rakyat dan pastinya akan menaikkan jumlah sokongan kepada kerajaan. Oleh sebab itulah mereka kata kalau betul-betullah kerajaan dapat meningkatkan harga getah sehingga RM10, atau paling tidak pun kembali kepada RM5.5 atau RM6, mereka kata itu sudah luar biasa. Dalam perbualan itu, kami kata itu hanyalah impian kosong. Kami juga berkata mungkin itu adalah omong kosong. Kita berharap kalaupun naik sehingga RM4 itu sudah luar biasa. Tapi nampaknya apa yang disebut sebagai impian ataupun omongan kosong, cerita kedai kopi, kini menjadi kenyataan. Anda tak percaya? Ini beritanya. Baru saja kita terima berita ini, menyatakan bahwa kini harga getah sudah mencecah RM4 sekilogram pada zaman Madani, dan ini tepat pada masanya untuk membantu para petani dan rakyat Malaysia menangani isu kenaikan harga dan taraf hidup yang kini berubah. Tetapi malangnya, macam mana sekalipun pembangkang cuba mengaitkan ataupun tidak memuji perkara kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini, haruslah diakui pada era Perikatan Nasional, harga getah hanyalah RM2.50 sekilogram sahaja. Jadi siapa yang dapat menafikan perkara kebenaran tersebut? Hari ini seorang aktivis politik iaitu Edi Nur Redwan menyifatkan harga getah sekerap yang meningkat kepada RM4 sekilogram ketika ini adalah sesuatu yang kena pada masanya. Dalam video berdurasi 59 saat di platform TikTok, beliau berkata kenaikan harga getah itu sangat membantu mengurangkan beban sepanjang Ramadan, apatah lagi Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi. Katanya, alhamdulillah, zaman Madani sekarang ini RM4 sekilogram. Harga RM4 ini kena pada waktunya. Sebelum kita teruskan, apa pula pendapat anda dengan kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini? Saya bersetuju dan saya turut senada dengan aktivis ini, yaitu Edi Nur Redwan, bahwa kenaikan harga getah RM4 sekilogram ini adalah tepat pada waktunya, memandangkan umat Islam akan menyambut Syawal tidak lama lagi. Oleh sebab itulah, kenaikan ini pasti dapat meringankan beban mereka semua. Saudara-saudara sekalian, menurut beliau, saya yakin dan percaya ramai penoreh getah cukup gembira dengan berita ini. Ayuh berikan sokongan kepada kerajaan Madani, kata beliau. Zaman Perikatan Nasional dulu, mereka kata sengsara jadi penoreh getah. Macam mana tak sengsara? Harga getah RM2.50 sekilogram. Harga teh ais pun tak lagi mahal segelas, katanya. Kecam beliau terhadap parti pembangkang itu. Susulan kabar gembira daripada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, beliau berharap agar bebanan kos sara hidup golongan penoreh getah dapat dikurangkan. Beliau juga sempat mengajak sesiapa yang mempunyai kebun getah untuk balik menoreh berikutan faktor getah terkini. Mana-mana yang ada kebun getah di kampung, bolehlah balik kampung sekejap.
kita toreh getasat katanya. Harga tengah naik nih katanya dalam logat utara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kesederhanaan Perdana Menteri bersama Agong duduk bersimpuh ketika berbuka bersama menuai perhatian netizen dan Malaysia. Satu foto Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbuka bersama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sambil duduk bersimpuh di lantai menuai perhatian ramai. Ia dianggap lambang terbaik yang menunjukkan hubungan akrab antara istana dan pihak kerajaan. Foto itu ketika Sultan Ibrahim berkenan berbuka puasa bersama pemimpin kerajaan perpaduan serta perwakilan asing di Istana Negara malam kemarin. Turut dilihat kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof. Dengan hanya beralaskan kain putih, santapan berbuka dimulakan dengan menjamah kurma dan air mineral sebelum Agung bersama pemimpin kerajaan perpaduan menunaikan solat maghrib. Kesederhanaan yang ditunjukkan dalam foto tersebut menarik perhatian ramai dengan ada yang menitip pesanan agar kerajaan terus menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Sangat erat hubungan Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Leading by example, good to see, kata seorang netizen. Seorang lagi netizen memberikan komen, lama tak tengok istana dan kerajaan dalam keadaan harmoni. Demikian antara komen orang ramai di Facebook. Dengan ini, gambaran ini sedang membawa kepada gambaran yang positif kepada Malaysia, iaitu menjadi negara yang lebih makmur dan kaya raya. Sementara itu, di platform X, seorang pengguna bernama Adam Yusuf berkata, gambar itu adalah mesej sebenar erti Ramadan dan kepimpinan. Ada yang menulis, aku suka tengok gambar ini. Satu mesej yang jelas erti Ramadan dan kepimpinan, kata mereka. Moga kesederhanaan ini dapat menginsafkan diri dan berusaha sedaya mungkin untuk pulihkan negara. Rakyat juga perlu bersatu hati dan melawan musuh sebenar, iaitu sikap pentingkan diri dan iri hati ciapnya. Sebelum itu, kita juga digemparkan dengan satu isu berkaitan dengan Gabriel Garcia Marquez yang mana Anwar dikecam. Kenali Gabriel Garcia Marquez sebelum kecam Anwar. Pengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta mengenali penulis buku bernama Gabriel Garcia Marquez dengan lebih mendalam sebelum mengecam beliau kerana penulis ini bukan sastrawan biasa, bahkan ada bukunya yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Wartawan Fatih Arif Omar ketika mengulas isu ini mencadangkan elok mereka berkenalan dengan buku ini untuk mengenali siapa manusia bernama Gabriel Garcia Marquez. Menurut Fatih, Marquez bukan sastrawan biasa. Dipanggil Gabito atau Gabo sahaja, beliau seorang wartawan dan penggerak politik aliran kiri yang berpengaruh di Amerika Selatan. Kesastraannya dibandingkan Miguel de Cervantes, pengarang karya besar Eropah, dan Spanyol Don Quixote. Tetapi ialah pembaca kita bukan minat sastra sangat. Orang sastra belum tentu. Tulis Fatih menerusi Facebook beliau. Baru-baru ini Anwar memuat naik gambar beliau sedang membaca buku penulis itu ketika berada di atas kapal terbang dalam perjalanan pulang ke Malaysia dari Jerman. Saudara, dalam perjalanan pulang dari Hamburg selepas acara padat, tetapi lawatan yang produktif ke Jerman, saya membaca novel Gabriel Garcia Marquez bertajuk Until Agoos. Ekoran itu Anwar dikecam oleh pembenci beliau. Kononnya Perdana Menteri membaca buku lucah dengan memetik sedikit kandungan buku itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membaca buku lucah apabila menghabiskan Until August. Bukan begitu tumpuan Marquez, walau selalu muncul cerita anak haram, hubungan sulit, kecurangan atau pelacur dalam karyanya, kata Fatih dalam komen beliau.
Markus seperti sastrawan besar abad ke-20 mengupas persoalan budaya dan politik lebih besar melalui watak dan ceriteranya. Beliau bercerita tentang kolonialisme Eropah dan ingatan kolektif. Persoalan memori sering menjadi tema, misalnya The Bure Giant karya Kuzo Ishiguro. Tema kesan penjajahan diangkat Abdul Razak Gurhanah melalui beberapa karya. Katanya Anwar pernah mengupas ringkas karya agung Markus di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tiada taranya, yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapapun, bahkan mungkin dibenci, bahkan dicemburui oleh ramai pemimpin politik dunia. Pemaaf tahap dewa oleh Norman Ridwan. Dalam kalangan ahli PKR, mereka sinis kepada presiden mereka, yaitu Pak Sheikh, yaitu Anwar Ibrahim, yang adalah pemaaf tahap dewa. Mereka sangat geram sebab presiden mereka terlalu memaafkan musuh-musuh politiknya. Anwar mengajar ahli partinya erti kesabaran dalam perjuangan. Kami tidak diajar pendendam, pemfitnah, memusuhi kaum lain dan mencuri wang rakyat. Padahal beliau mempunyai kuasa. Boleh saja lakukan seperti yang dilakukan Perdana Menteri sebelum ini, terutama di era rejim Mahathir. Mahathir telah mengaibkan beliau di seluruh dunia. Beliau ditelanjang, dipukul setengah mati, dan dipenjarakan bertahun-tahun. Apabila Mahathir meminta maaf, Anwar terbuka memaafkannya. Apa kata Anwar? Dosa Mahathir kepadanya sudah diampunkan, tapi dosa Mahathir kepada rakyat perlu diadili. Kalau kita mampu maafkan, baru kawan tak bayar hutang dah bermusuh sampai ke mati. Wah, ini luar biasa hebat. Bayangkan apabila Mahathir meminta maaf, Anwar secara terbuka memaafkannya. Ini kata Anwar. Beliau kata dosa Mahathir terhadap beliau, yaitu Anwar, sudah diampun. Tapi dosa Mahathir kepada rakyat perlu diadili. Kalau kita mampu maafkan, kalau kita mampukah maafkan? Itu persoalannya. Anda ditelanjangi, Anda dipenjara, dipukul setengah mati, mampukah Anda memaafkan musuh politik Anda itu? Anwar mampu, Anda bagaimana? Tapi kita ni biasalah, baru kawan tak bayar hutang pun, ada yang dah musuh sampai dibawa ke mati. Anwar Ibrahim tidak seperti itu. Anwar boleh saja arahkan pihak berkuasa untuk menahan individu-individu tertentu. Tetapi beliau tidak berbuat demikian. Ada kes fitnah yang beliau maafkan walaupun sudah dibawa ke mahkamah. Kamu fitnah dia, dia beri pula. Kamu fitnah dia, beri lagi bantuan-bantuan kepada orang Melayu. Beri bonus kepada kaki tangan awam. Beri bantuan kepada petani. Dan sanggup tidak terima gaji, ambil gaji untuk pulihkan negara. Zaman dahulu, Anwar ditangkap, terus dipenjarakan. Bukan seperti zaman sekarang. Boleh bebas bertahun-tahun lamanya, sambil menanti keputusan mahkamah. Dulu kita menulis kutuk kerajaan polis, ketuk pintu rumah. Masih ingat Hadi Awang yang pernah mencercanya di Terengganu? Walaupun kini Anwar sudah menjadi Perdana Menteri, beliau sanggup tunjukkan akhlak yang baik menziarahi Hadi Awang. Pengikut mereka pula seronok dan ketawakan Perdana Menteri ke-10 kerana tujuannya ditolak Hadi Awang. Sedangkan sepatutnya mereka berasa malu bagaimana seorang bergelar Perdana Menteri yang pernah dihina oleh ketua mereka sanggup merendahkan diri pergi menziarahi presiden mereka. Berbalik kepada isu sensitif di negara kita,
kita baru diuji dengan bakute. Ayat nama Tuhan ditulis di stocking. Buka kantin sekolah sudah macam kaum Cina hendak menyerang umat Islam secara terbuka. Nak kita buat gambar Buddha di stocking baru kita puas hati ke? Nak kita tengok anak Cina makan di store atau bilik air baru puas hati ke? Dan kemenangan itu adalah kemenangan umat Islam ke? Apa salah beri penerangan atau menegur dengan akhlak? Berjuang Islam konon baru suruh berhenti rokok, ulama kata haram, kau kata halam. Akhir kata, carilah ilmu Islam itu. Jangan normalisasikan isu perkauman, tapi normalisasikan ajaran Islam yang ditunjukkan baginda Rasulullah. Ditulis oleh Norman Rizwan, pemaaf tahap dewa, dipetik daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya suara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkumandang. Mengulas tentang isu stalking dengan kalimah Allah. Saudara, isu ini memang sangat panas. Namun demikian, ini komen lebih hebat, lebih afdal dan bijaksana daripada Perdana Menteri Malaysia yang juga terkenal sebagai Perdana Menteri Perpaduan Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, mesti ada tindakan, tapi jangan hukum melampau. Itu komen Anwar Ibrahim berkait dengan isu stalking. Sangat tegas, sangat bijaksana, tetapi juga mengambil kira sentimen perkara yang mustahab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kontroversi membabitkan isu stalking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis panduan undang-undang. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu mengatakan bahawa negara kita ini adalah negara berundang-undang. Tiada seorang pun di Malaysia ini boleh mengambil tindakan mengikut suka hati rasa sendiri berkait dengan perkara apapun di Malaysia. Ianya bukan berkaitan emosi, tetapi harus mengikut undang-undang. Kerana negara ini diikat oleh undang-undang. Namun demikian, Anwar Ibrahim menegaskan hukuman terhadap pihak terbabit tidak seharusnya berlebihan. Pandangan saya jelas, kata Anwar Ibrahim. Ada laporan, ada keterlanjuran. Mesti ada tindakan segera. Kemudian keputusan mengikut jalur hukum, kata Anwar. Mesti maju terus. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu yang berpanjangan? Satu perkara yang menarik perhatian kita apabila Anwar Ibrahim kata, mesti maju terus. Dengan kata yang biasa kita cakap, mesti move on. Tapi mesti diberi hukuman dan mesti diambil tindakan, kata Anwar. Tapi kita mesti move on. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu ini berpanjangan? Soal Anwar Ibrahim. Ada laporan, ambil tindakan, kata Anwar pada majlis berbuka puasa bersama petugas media di Putrajaya malam tadi. Kata Anwar, dia berharap agar isu itu dapat ditamatkan. Jangan ada penghinaan terhadap agama, apalagi Islam, kata Anwar Ibrahim. Jangan kita terus dengan perbincangan ini, seolah-olah ada malapetaka besar dalam negara ini. Ambil tindakan tegas, segera, kata beliau. Dan kita kemudian harus maju dalam lapangan yang nak kita terokai. Hukuman pun janganlah hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan sebagaimana kita juga lakukan kesalahan. Janganlah seolah-olah macam mendera orang lebih dari yang sepatutnya, kata Anwar.
Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, Anwar Ibrahim berkata, kerajaan adalah demokratik dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Dalam kerangka badan politik yang bebas dan demokratik, tak boleh diikut sistem walak. Dalam parti yang mengekang pemikiran bebas, ia tidak mengizinkan. Kita membolehkan, kata Anwar Ibrahim. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stoking yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai kekemat Bandar Sunway tular di media sosial. Susulan kekecohan itu, kekemat mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stoking berkenaan. Ini termasuk menamatkan kontraknya dengan Zin Jian Chang Sendirian Berhad, sebuah syarikat yang berpengkalan di Batu Pahat, Johor. Pembekal itu sebaliknya menyalahkan Mu Mian King Hoseri kerana tersilap menghantar stoking berkenaan, di mana mereka kemudiannya telah terlepas pandang produk tersebut. Pihak polis ketika pemeriksaan ke atas kilang Zin Jian Chang hanya menemui 5 pasang stoking tertera kalimah Allah dan kesemuanya telah ditarik balik dari kekemat. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh antara yang lantang menggesa kekemat diboikot meskipun selepas ditegur 3 menteri kabinet. DAP turut menyuarakan rasa tidak setuju dengan pendirian sayap UMNO itu. Isu stoking, itulah dia suara komen daripada Anwar Ibrahim yang amat tegas dan bijaksana. Inilah Perdana Menteri yang kita harap-harapkan. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menjaga perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.